Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk bab baru iaitu bab 3, pembangunan algoritma. Okey, kalau kita lihat pembangunan algoritma ni, standard pembelajaran untuk hari ini bagi menulis sudokod dan melukis carta alih dalam pelbagai pilihan dalam penyelesaian masalah. Kalau kita tengok hari ini, apa dia pembangunan algoritma? Okey, bila pelajar sebut pembangunan algoritma ni, sudah semestinya dia berkait dengan masalah untuk kita selesaikan dengan melaksanakan satu siri yang tindakan mengikut urutan yang tertentu. Okey, kita lihat ada beberapa tata cara dia untuk menyatakan pembangunan algoritma. Nanti cikgu akan ajar selepas ini. Dan dalam pembangunan algoritma, dia ada tindakan-tindakan yang perlu kita laksanakan. Okey, dan tindakan-tindakan tu mestilah kita menyatakan dalam bentuk urutan. Dalam bentuk urutan itu adalah kita kenali sebagai algoritma. Okey, kemudian dalam algoritma juga dia adalah pengatur caraan komputer yang menyatakan dengan jelas urutan langkah atau tindakan yang perlu dilaksanakan oleh komputer agar dapat output yang kita hendak. Dan contoh, cikgu bagi contoh hari ini. Contohnya apabila kamu bangun pagi, apa yang kamu buat first kamu bangun pagi? Okey, contoh pertama yang pelajar buat, contohnya bila bangun pagi, terus pergi ke tandas kan. Okey, contoh yang pertama, gosok gigi. Okey, gosok gigi. Lepas gosok gigi, apa dia? Mandi. Okey, mandi. Lepas mandi, pelajar mungkin ambil air sembahyang. Okey, air sembahyang. Okey, sembahyang. Okey, ejaan tak betul. Okey, yang keempat, lepas ambil air sembahyang, pelajar buat apa? Pelajar, okey, sembahyang. Okey, ataupun solat subuh. Okey. Kemudian seterusnya, lepas solat subuh, apa yang kamu buat? Mungkin sarapan. Okey, sarapan pagi. Okey, ini adalah contoh aktiviti apabila kamu bangun pagi. Semua turutan ni dilaksanakan mengikut turutan. Apabila mengikut turutan, dia kenali sebagai algoritma. Okey, contohnya takkanlah bangun pagi kamu terus ambil sarapan. Mestilah first gosok gigi dan pelaksanaan aktiviti tu mestilah berlaku ikut urutan. Okey, berlaku contohnya, takkanlah kamu solat subuh dulu, kemudian baru ambil sembahyang kan? Okey, mesti ambil sembahyang dulu barulah solat subuh. Begitulah juga dengan aktiviti. Okay, kalau ikutkan perwakilan algoritma, kita boleh tulis dalam dua bentuk. Yang pertama dengan menggunakan carta alih, di mana carta alih itu dia mengandungi simbol grafik iaitu simbol anak panah macam ni dan simbol garis lurus tegak dan beberapa bentuk geometri. Okey, beberapa bentuk geometri contohnya cikgu bagi contohnya ni. Bentuk square ini memulakan maksud fungsi ni ialah mula atau tamat apabila melaksanakan sesuatu carta alih. Okey, yang seterusnya empat segi tepat ni. Empat segi tepat ni, okey, fungsi dia adalah proses. Macam mana proses itu nak laksanakan? Okey, so proses untuk aktiviti. Yang ketiga iaitu simbol anak panah macam ni. Ini menunjukkan aliran. Lepas ni cikgu tunjuk macam mana aliran itu digunakan dengan menggunakan carta alih. Kemudian penggunaan segi empat yang berbentuk rhombus
Okey, ini menggunakan ini melibatkan maksud input atau output. Input atau output masukan data. Okey, yang seterusnya melibatkan burst juga, tapi tengok ini melibatkan pilihan. Okey, pilihan untuk menguji sama ada pilihan itu benar atau palsu. Dan yang satu lagi adalah fungsi ni ialah bagi proses penyambung. Penyambung sekiranya apabila kita membuat carta alih, suatu kertas kita tak muat, jadi kita buat fungsi inilah fungsi penyambung. Yang melibatkan pseudocode iaitu pseudocode ini adalah langkah algoritma yang menggunakan ayat ringkas dan padat. Ayat ringkas dan padat, pelajar boleh pilih sama ada menggunakan ayat dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Inggeris. Okey, ayat-ayat ini adalah ayat yang mudah difahami. Mudah difahami, mudah faham. Bila kita menunjukkan arahan, orang lain bila tengok, dia boleh baca apa yang kita nak. Contohnya, cikgu bagi contoh dengan menggunakan algoritma yang melibatkan penggunaan macam mana untuk goreng telur mata. Okey, first, kita gunalah perkataan. Okey, mula-mula. Bila mula, kita guna bentuk ni. Okey, first. Kemudian, kita gunakan simbol anak panah. Okey, bila kita nak goreng telur mata, mula-mula, start mula mestilah kita panaskan kuali. Okey, panaskan kuali. Panaskan kuali. Okey, bila panaskan kuali, kita menggunakan 4 segi sama. 4 segi sama ini ialah 4 segi tepat. 4 segi tepat ini ialah proses. Okey, ini mula Okey. Kemudian bila kita panaskan kuali, kemudian kita akan masukkan minyak. Okey. Masukkan minyak. Okey, bila selesai masuk minyak, apa yang kita buat untuk goreng telur? Kemudian kita guna lagi, kita pecahkan telur. Okey, pecahkan telur. Okey, gunakan lagi proses. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat? Okey, ini adalah penggunaan bagi tanda sambungan. Okey, tanda sambungan ni sebab kita tak muat untuk tulis di bawah. Begitu juga kalau pelajar nak tulis dalam buku untuk proses penyambungan ni. Okey, proses penyambungan ni maksudnya di bawah ni kertas cikgu tak muat, jadi kita sambung di atas, bulatkan. Okey, tanda. Okey, ini kemudian kita masukkan selepas pecahkan telur, baru kita gorengkan telur tu. Okey, masuk goreng telur. Goreng telur. Lepas goreng telur, kita buat apa? Tunggu telur tu masak. Okey. Tunggu telur masak. Lepas telur masak, buat apa? Terus hidangkan telur. Okey, ini semua ni kita melaksanakan satu proses. Bila dah habis hidangkan telur, dah habis dah, maka prosesnya mesti melalui proses tamat. Okey, kalau di sini, kalau perhatikan apa yang cikgu guna di sini, cikgu guna mula dengan mula dan tamat. Okey. Kemudian carta alih lagi cikgu gunakan simbol 4 segi ni, simbol proses. Okey. Kemudian cikgu guna tanda anak panah ni sebagai aliran. Kemudian cikgu guna tanda ini sebagai penyambung. Jadi untuk carta alih ni cikgu menggunakan carta alih menggunakan 1, 2, 3, 4 sahaja. Ada pelbagai bentuk lagi yang kita boleh gunakan. Ini secara mudah untuk kita gunakan arahan yang boleh kita buat. Maksudnya apabila kita serahkan carta alih ni kepada sesiapa pun, mereka akan dapat melaksanakan aktiviti seperti dalam arahan mengikut carta alih yang kamu buat. Okey.
Juga perkara-perkara penting semasa menulis algoritma. Okey, yang ini cikgu akan terangkan sesi pengajaran selepas ini ya. Okey, untuk menerangkan perkara-perkara penting semasa menulis algoritma, pertama mestilah mengikut langkah demi langkah. Seperti yang cikgu tunjuk tadi bagaimana untuk menggoreng telur, cikgu gunakan bahasa Melayu sebab bahasa Melayu adalah bahasa yang paling mudah untuk kamu faham. Itu bahasa tabi'i. Bahasa tabi'i ini bahasa yang digunakan oleh semua orang lah. Okey. Kemudian rajah yang cikgu gunakan mempunyai fungsi untuk menerangkan bagaimana untuk menggoreng telur. Okey, yang ni tunjuk kefungsian untuk fungsi lampu songket. Nanti lepas the next lesson cikgu akan tunjukkan untuk palamkan plug ke dalam songket. Okey, kemudian langkah-langkah tu dinyatakan dalam bahasa Melayu yang mudah difahami. Kalau pelajar faham dalam bahasa Inggeris, terpulang boleh. Kalau pelajar faham bahasa Korea atau Sepanyol, terpulang tidak menjadi masalah. Asalkan bahasa yang kita tulis. Okey, perkara yang penting lagi semasa untuk menulis algoritma, mestilah langkah tu mestilah jelas. Okey, yang kita tulis satu persatu jelas dengan bahasa yang mudah dan difahami. Okey, maksudnya bahasa yang kita tulis mestilah ringkas dan padat. Ringkas dan padat, bukan seperti suatu karangan ya. Okey, so kemudian dia nyatakan kalau nombor, nyatakan nombor. Okey. Kemudian the next lagi ini adalah ini menggunakan syarat. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana penggunaan syarat bagi. Okey, semasa menulis algoritma ada beberapa perkara penting macam cikgu cakap tadi, mesti ikut urutan. Contoh lain seperti murid berpakaian kemas. Okey, kalau dalam kelas mestilah murid tu, kalau pelajar lihat dalam buku teks muka surat 71, pelajar boleh rujuk muka teks muka surat 71, tengok pada aktiviti algoritma 1 yang menyatakan murid berpakaian kemas. Okey, ini penyataan satu demi satu yang menunjukkan langkah demi langkah. Ini adalah penulisan bagi algoritma. Satu, pakai baju sekolah, ikat tali leher, sikat rambut, pakai sarung kaki, pakai kasut ke sekolah. Ini menunjukkan turutan seorang murid sebelum ke sekolah. Maksudnya dia mesti pakai baju, lepas pakai baju pakai tie. Takkanlah pakai tie dulu baru pakai baju. Mesti pakai tie dulu, kemudian baru sikat rambut. Dan last kali mestilah pakai kasut dulu sebelum pakai stoking. Semua ini dilakukan secara urutan. Boleh? Juga berkenaan murid yang tidak berpakaian kemas. Maksudnya tidak konsisten, tidak sekuen, tidak mengikut urutan. Tengok, pakai tali leher. Kemudian baru pakai baju. Semestinya lah keadaan pelajar itu tidak kemas. Kemudian sikat rambut, pakai kasut sekolah, baru pakai sarung kaki. Ni dah tengok pakai kasut sekolah, baru pakai sarung kaki. Apa jadi dengan pelajar ni? Jadi keadaan pelajar ni tidak kemas. Jadi sudah semestinya penggunaan algoritma mengikut urutan mesti dilaksanakan. Okey, begitu juga kalau kita nak terjemahkan dalam sistem komputer pun, arahan demi arahan mesti mengikut urutan yang betul. Okey, ini dah. Okey, pelajar boleh baca sendiri perkara-perkara penting semasa menulis algoritma. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks. Okey, buku teks muka surat 70. Pelajar boleh baca sendiri buku teks muka surat 70. Tugasan yang cikgu nak awak bina algoritma bagaimana untuk memasak nasi goreng. Tadi cikgu dah tunjuk bagaimana untuk goreng telur. Jadi stepnya sama bagaimana untuk membina nasi goreng. Pelajar perlu mula dulu. Okey, ini tugasan yang perlu pelajar buat dan buat dalam buku tulis. Kemudian cikgu akan hantar link untuk pelajar submit
okey, dalam Google Form. Jadi tugasan hari ini ialah belajar bina algoritma bagaimana untuk masak nasi goreng. Okey, kalau tak tahu macam mana nak masak nasi goreng, tolong tanya ibu awak di rumah. Okey, setakat ini sahaja. Selamat mencuba dan selamat maju jaya. Okey, bye-bye.